Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Saya tertarik ya mendengar perbahasan daripada Ketua Backbenchers penyokong Kerajaan Perpaduan ya berkaitan perbahasan untuk belanjawan ini. Dan apa yang mengejutkan, seorang ahli parlimen daripada Bersatu Perikatan Nasional bangkit ya untuk mencela dan menjual nama rakyat. Kononnya rakyat sengsara, kononnya rakyat menderita kerana beras tidak dijumpai, kerana itu dan ini. Dengan tidak semena-mena sahabat semua, saya percaya yang susah itu walaun-walaun yang berada di negeri pimpinan PAS seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Mungkin itu nama rakyat yang dijual oleh ahli parlimen daripada Bersatu Perikatan Nasional ini. Akhirnya kena batang hidung sendiri. Ketua Backbenchers menjawab dan menyekolahkan ahli parlimen daripada Bersatu ini. Jadi sahabat semua, mari kita tonton apa yang berlaku sebentar tadi berkaitan dengan isu ini dan juga bagaimana ahli parlimen Bersatu ini kena tempelak kau-kau oleh Ketua Backbenchers penyokong Kerajaan Perpaduan. Ulasan mereka, apa yang kita lakukan dasar-dasar di bawah ekonomi madani ini berada di track yang betul. Besar tak Luan boleh? Boleh. Terima kasih sahabat Besar. Terima kasih Ketua. Saya mengikuti ucapan Besar dengan hebat. Cuma bersetuju tak Besar bahawa rakyat di luar sana tak mahu mendengar angka-angka yang mantap, angka-angka yang hebat, yang sedap didengar, tetapi rakyat masih tertekan, makin tambah tertekan, susah mendapat beras, susah mendapat telur dan susah mendapat keperluan asas. Bersetuju atau tidak bahawa rakyat tidak mahu dengar angka-angka ataupun data-data yang hebat-hebat. Terima kasih Ketua. Tuan Yang Pertua, terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Ulu Terengganu. Saya setuju pandangan Yang Berhormat. Cumanya Yang Berhormat, apabila kita berbicara, kita mesti melihat dalam konteks yang besar. Kita setuju mengatakan rakyat tidak mahu melihat indikator-indikator yang positif yang dinyatakan oleh kerajaan, tetapi ia tak sama seperti mana yang realiti. Itu dari segi naratif saya setuju. Tetapi kita kena lihat, adakah kerajaan yang ada pada hari ini tidak melakukan sesuatu? Apakah kerangka ekonomi madani? Kita menaikkan lantai dan kita menaikkan shilling. Kita membuat dasar-dasar ekonomi, reformasi ekonomi kerana apa? Kerana isunya Yang Berhormat Ulu Terengganu. Kita nampak ekonomi kita sangat cantik. Inflasi berkurangan. Pendapatan tinggi. Tetapi isu perkara pokok yang kita kena address adalah isu wealth distribution. Pengagihan kekayaan itu hanya tertumpu kepada peringkat atasan. Ia tidak ditunjukkan kepada peringkat bawahan. Saya ambil contoh Yang Berhormat Ulu Terengganu. Mereka yang bekerja sebagai di peringkat bawahan, beza gaji dengan peringkat atasan 20 kali ganda. Junior eksekutif dengan kumpulan pentadbiran tertinggi 10 kali ganda. Kalau isu ini kita tidak atasi Yang Berhormat, bagaimana model ekonomi baik pun rakyat di luar sana tidak akan faham. Itu sebabnya kerajaan mengambil inisiatif untuk tingkatkan gaji penjawat awam, untuk tingkatkan gaji pekerja swasta. Kerana apa? Kerana kalau kita tak menaikkan lantai, jurang di antara mereka yang mempunyai pendapatan tinggi dan jurang yang berada di pendapatan rendah akan semakin melebar. Yang Berhormat, saya dengar tadi macam seolah-olah ada sneakle sikit berkaitan apabila kita tarik atau kita sasarkan subsidi Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalau kita naikkan lantai, kita masih bagi subsidi kepada mereka yang mempunyai pendapatan tinggi, ia tidak guna kita menaikkan lantai. Ini akan melebarkan lagi. Itu sebabnya kita ambil kepada mereka yang layak dicukaikan dan kita letakkan platform supaya mereka berdapatan rendah, terutamanya B40 dan M40 lower bracket akan mendapat kemudahan. Kenapa kita meningkatkan lantai mereka supaya mereka duduk sama rendah, berdiri tinggi dalam negara kita. Tuan Yang Pertua, izinkan saya meneruskan asas yang keempat. Kutipan hasil cukai Tuan Yang Pertua. Kita tahu kerajaan telah umumkan kita berada di tahap 12.6%. Dan sekurang-kurangnya Bank Dunia mengesyorkan kita berada pada kadar 15%. IMF menyatakan kita kena lakukan pendekatan cukai ini mengikut negara.
Tak boleh kita nak bandingkan dengan jiran tetangga atau negara tetangga, dan kita lakukan untuk negara kita kerana lain negara, lain demografi, lain negara, lain bentuk ekonomi, dan bagaimana ekonomi drive dalam sektor-sektor tertentu akan mengubah landscape pendapatan atau kesejahteraan ekonomi negara. Yang pentingnya, Tuan Yang Bertua, konsep percukaian mesti berasaskan kepada 3 konsep yang utama. Efisiensi, equality dan revenue. Kecekapan, keadilan dan hasil. Itu sebabnya apabila kerajaan melakukan reformasi cukai, pengagihan cukai itu mesti yang adil. Pengenaan cukai itu mesti kepada mereka yang tepat. Kerana prinsip mencukai, Tuan Yang Bertua, adalah mengenakan kepada mereka yang layak dikenakan. Bagi mereka yang tak layak, mereka juga akan mendapat bantuan daripada kerajaan seperti mana perhuraian saya kepada Yang Berhormat Hulu Terengganu sebentar tadi. Tuan Yang Bertua, asas kelima yang ingin saya jadikan sebagai asas kenapa saya menyokong belanjawan ini adalah berkaitan kutipan subsidi. Ya. Terima kasih Paya Besar. Saya cukup tertarik dengan ucapan Paya Besar berkenaan dengan cukai. Memang ya, tax base kita di Malaysia ni agak rendah, 12.8%. Tapi ada satu sektor Paya Besar, iaitu sektor shadow economy atau black economy, yang sepatutnya kita dapat tap untuk menambahkan pendapatan negara. Apa pandangan Paya Besar, macam mana kita boleh mendapat pendapatan daripada shadow economy ni? Terima kasih. Tuan Yang Bertua, itulah perimbangan yang amat penting sekali dalam awal mukadimah saya sebentar tadi. Kerana keadaan kita hari ini adalah negara kita ini ada jumlah yang hampir 50 bilion dalam shadow ekonomi. Dan apabila kerajaan melaksanakan e-invoicing, ada juga kedengaran mereka yang tak berpuas hati berkaitan e-invoicing. E-invoicing bukan untuk menambah revenue secara direct. Kita ingin menambahkan kecekapan, kutipan hasil supaya mereka yang layak dicukai mesti dicukaikan. Bagi mereka yang tak layak dicukaikan, mereka mesti mendapat bantuan sosial daripada kerajaan. Itu sebabnya saya beritahu Tuan Yang Bertua, apa sahaja asas yang kita buat dalam memastikan kita dapat mengecilkan black economy ini, kita kena beri sokongan yang padu, terutamanya kepada pelaksanaan e-invoicing. Ada orang kata e-invoicing ini berapa kutipan revenue, tetapi asas kepada e-invoicing bukanlah untuk meningkatkan revenue, tetapi ingin meningkatkan kecekapan kutipan hasil. Tuan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Tuan Yang Bertua, penyasaran subsidi ini adalah penting kerana prinsip subsidi adalah memulangkan hasil kepada mereka yang layak. Kita belanjakan subsidi secara pukal puluhan bilion ringgit. Pendekatan sedemikian tidak lagi munasabah, Tuan Yang Bertua. Sedangkan negara terhimpit dengan ruang fiskal yang agak terhad. 40% subsidi petrol bernilai 8 bilion ringgit dinikmati oleh 15% golongan teratas. 85% tidak terkesan dan kerajaan akan terus menanggung subsidi yang dianggarkan 12 bilion ringgit, Tuan Yang Bertua. Bayangkan Tuan Yang Bertua, 8 bilion ringgit satu jumlah yang cukup besar, dan ini sebenarnya memberi gambaran bahawasanya asas kepada penyaluran subsidi ini kita berasaskan kepada keadilan sosial, di mana ini adalah perkara untuk kita mendukung usaha konsolidasi fiskal, dan ini tidak boleh lagi kita tangguh bagi kita memastikan kemampanan keuangan negara. Dan saya harap sangat, Tuan Yang Bertua, kerajaan mesti berusaha meminimumkan ketirisan dalam pengagihan subsidi yang dibuat nanti. Exclusion error or inclusion error. Tambah baik mekanisme bantuan tunai sedia ada berbanding mengkaji dan membina sistem yang baru yang akhirnya tidak mencapai objektif asal penjimatan dana kerajaan. Tuan Yang Bertua, keempat perimbangan saya telah nyatakan. 5 asas bagaimana saya mewakili BBC menyokong belanjawan ini, dan saya juga bukanlah seperti hanya menyokong tanpa ada arah tuju.
Kita sebagai BBC, Pak Tuan Yang Pertua, Sikit ada mohon pandangan Yang Amat Besar. sila. Dalam senarai disebut untuk pengukuhan kemampanan ekonomi. Kita juga risau ya soal peluang pekerjaan rakyat yang semakin kritikal. Pagi tadi diumum oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia, hampir 300,000 rakyat kita hilang pekerjaan dalam tempoh 4 tahun ini. Jadi dalam bajet kita ni tidak nampak satu arah tuju ataupun perancangan yang lebih konsisten masa depan. Dan disebut juga dalam analisanya di pihak di luar sana mengatakan kita terlalu bergantung dengan sektor yang berisiko ni, pembuatan pelancongan minyak dan gas ini, dan ketika Covid hari itu ramai yang hilang pekerjaan. Termasuklah yang disebut polisi buruh kita yang tidak konsisten menarik pelabur asing ini. Masalah gangguan politik, birokrasi menyebabkan pelabur-pelabur ni tak berminat untuk nak melabur di negara kita dan menyebabkan peluang pekerjaan rakyat kita ni semakin kritikal. Mohon juga Ketua Backbencher ini memberi penekanan bagaimana kerajaan perlu melihat benda ini dengan lebih serius. Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Si. Apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Si adalah berkaitan apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan. Saya ingat kerajaan akan jawab perkara tersebut. Tetapi pandangan saya Yang Berhormat, kita tidak boleh lagi berada dalam konteks seperti mana kita berada di zaman dahulu. Bila zaman sekarang ni, Tuan Yang Pertua, bukan lagi kita bercakap tentang Industrial Revolution 4.0 ataupun Society 4.0. Sekarang ini kita dah bercakap tentang Society 5.0. Bukanlah jawapan saya nak ke arah mengatakan kita perlu mengadaptasi kepada teknologi yang baru. Bukan begitu. Tetapi kita mesti beralih. Susunan sektor ekonomi negara kita, saya setuju, bukan hanya tertumpu kepada manufacturing sahaja. Kita kena memantapkan sektor perkhidmatan. Bukan sahaja sektor perkhidmatan berkaitan pelancongan, tetapi kita juga kena menggunakan keupayaan yang ada. Berasaskan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Ketua Bangkang tadi, adalah kita ada natural resources. Kita ada sesuatu barang yang berharga yang selama ini kita hanya ekspor keluar, barang bahan mentah tanpa kita proses di dalam ini. Kerana keunikan bahan tempatan ini akan meningkatkan jumlah pekerjaan yang akan kompensate dengan kehilangan pekerjaan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Si tadi. Itu sebabnya apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan, kita menyelerakkan sektor dan kita mesti memantapkan sektor perkhidmatan. Ini perkara yang daripada dulu lagi Tuan Yang Pertua, semasa saya dalam front bench pun saya sebut, kerajaan perlu mengambil tindakan yang serius dalam memantapkan sektor perkhidmatan, dan kita juga kena beralih kepada country exporting destination. Kita tidak boleh lagi berada hanya kepada negara-negara tradisional yang akan membebankan kita apabila berlaku geopolitik yang telah kita dan akan hadapi masa yang akan datang nanti. Sila Pak Yang Besar, terima kasih. Saya tertarik dengan hujah Pak Yang Besar tentang diversify ekonomi dan tumpukan sedikit tentang hasil bumi yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang tadi. Ketua Pembangkang tadi membangkitkan bahawa kita mempunyai REE, Rare Earth, yang mempunyai potensi yang sangat besar bernilai trilion ringgit. Namun, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, haruslah Malaysia harus mempunyai strategi tertentu. Dan kita nampak bahawa pelombongan itu di bawah kuasa negeri. Tetapi selalunya kita berpecah-pecah. Kerana kalau kita hanya tumpukan kepada certain negeri, contohlah negeri Kelantan buat sendiri, Kedah buat sendiri, atau di tempat lain buat sendiri, dia tak ada economic of scale. Dan kejayaan Malaysia melalui dulu, iaitu melalui Petronas, di mana kita boleh membina satu company yang begitu hebat sekali di dunia, sehingga kita masuk kepada Fortune 500. Ini adalah strategi yang baik. Bolehkah kerajaan pandangan Pak Yang Besar, bolehkah kita consolidate negeri-negeri yang mempunyai rare earth ini untuk satu vehikel seperti Petronas,
supaya kita ada economic of scale. Lepas kita lombong, kita boleh proses, boleh downstream, boleh menggunakan teknologi, develop teknologi sendiri supaya kita boleh memanfaat yang terbaik untuk negara kita. Mohon pandangan Paya Besar. Terima kasih. Saya, Tuan Yang Bertua, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bayan Baru adalah satu perkara yang tepat, Tuan Yang Bertua. Bila kita bercakap tentang rare earth ini atau natural resources in our country, kita juga bercakap tentang economy skills. Kenapa PMKS tidak berjaya, Tuan Yang Bertua? Kerana mereka tidak melakukan penggabungan. Mereka tidak lakukan konsortium. Kerana demand atau permintaan dia berasaskan bukan sahaja value tetapi juga berasas kepada volume. Itu sebabnya saya setuju Yang Bayan Baru kalau kita dapat consolidate ke semua negeri-negeri, cuma kerajaan juga kena bersifat adil. Janganlah kita mengambil hasil negeri tersebut tetapi kita tidak pulangkan ke pengagihan kekayaan kepada negeri-negeri tersebut. Sekiranya ada perimbangan atau formula yang tepat, saya kira perkara ini dapat kita consolidate seperti mana kejayaan Petronas yang telah puluhan tahun kita lakukan selama pada hari ini. Tuan Yang Bertua, ekonomi negara kita, terima kasih Bayan Baru. Ekonomi negara kita, Tuan Yang Bertua. Alright, so itu dia sahabat semua. Sedikit pencerahan daripada ketua backbenchers kita ya dalam siri perbahasan bajet ini. Dan pada awalnya kita lihat bagaimana pembangkang cuba untuk memprovok soalan dan apatah lagi menjual nama rakyat. Selalunya kalau ahli parlimen PAS Bersatu ini berdiri saja, mereka akan gunakan alasan jual nama rakyat. Rakyat itu, rakyat ini. Sedangkan tidak pun diketahui siapakah rakyat yang cuba mereka maksudkan. Adakah rakyat yang ada di negeri PAS yang memang hidup merana, yang sengsara dengan kegagalan kerajaan pimpinan PAS itu, ataupun mereka cuba nyatakan kononnya rakyat di Selangor itu menderita seperti rakyat di Kelantan. Hakikatnya, ia adalah dua perkara yang amat berbeza sekali. Rakyat Selangor begitu rasa bersyukur sekali kerana adanya kerajaan perpaduan hari ini, sebelum ini, yang sentiasa memberikan perhatian yang khusus kepada rakyat. Namun kita tahu, pembangkang ini kepintaran, kepakaran mereka dalam memusingkan segala fakta. Kononnya, dia katakan, tidak ada beras, tidak ada telur. Yang tidak ada telur itu ketika kerajaan PAS dan Bersatu menjadi kerajaan Perikatan Nasional. Bukannya hari ini. Ataupun dia sendiri yang tidak punya telur, sahabat-sahabat semua. Itu satu persoalan. Jadi, terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya, Anda berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.